Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada semua peserta-peserta webinar anjuran Gabungan Perawat Muslim Malaysia dengan tajuk webinar kita pada hari ini ialah air ruqyah. Jadi kita tahu sejak minggu lepas dapatnya viral tentang air ruqyah dan mungkin juga ramai yang akan tertanya-tanya apa sebenarnya air ruqyah ni dan apa yang membezakan air ruqyah daripada air yang lain. Jadi sebab itulah malam ini kita menjemput dua orang panel bersama kita untuk membicarakan tentang air ruqyah, mungkin dari sudut pengubatan dan juga dari sudut sains perubatan. Jadi bersama kita pada hari ini adalah dua orang panel, iaitu Dr. Abdullah Yusof yang merupakan Exco Gabungan Perawat Muslim Malaysia, dan Dr. Abdullah adalah seorang pensyarah daripada Universiti Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya dan memang mengajar kelas perubatan Islam di Universiti Melaya dan juga seorang perawat yang telah lama pengalaman dalam merawat. Okey, Dr. Abdullah apa khabar? Alhamdulillah semua. Okey. Okey, boleh dengar? Boleh. Okey, semua mendengar. Okey, panel kita yang kedua ialah Datin Sri Dr. Zana Mohtar. Datin merupakan seorang medical doctor yang sekarang ni membuat holistic lifestyle lah dari sudut telah pun meninggalkan bajikan nama dia Kementerian Kesihatan Malaysia. Last kali dia berkhidmat di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru. Jadi untuk tidak melengahkan masa, kita hari ini kita nak bincang dalam masa sejam setengah, dan kita ada masa sejam tu untuk kita bagi kepada panel untuk berkongsi tentang air ruqyah, dan lagi selanjutnya kita akan buka soal jawab kepada semua peserta. Jadi yang kita buat benda ni sebenarnya santai-santai je lah, dalam keadaan yang kita rasa macam bukanlah secara serius kan, dan sesiapa nak interrupt during kita punya sesi ni boleh interrupt dan question, boleh tanya soalan through, kalau tak nak tanya soalan boleh tulis soalan. Jadi kita tanya dulu soalan pada panel kita yang pertama, iaitu Dr. Abdullah. Okay, Dr. Abdullah, mungkin Dr. Abdullah boleh explain sikit, terangkan sikit apa itu dimaksudkan air ruqyah. Adakah air yasin tu, air yasin majmu'ah yang biasa masyarakat dulu buat, adakah itu dikira juga air ruqyah? Kan? Dan air syifa, apa membezakan air syifa dengan air ruqyah? Dan ada juga yang ingin tahu sama ada air ruqyah ni hanya air mineral sahaja ke yang boleh dibuat air ruqyah, ataupun dalgona coffee ke, sirap ke, Coca-Cola ke boleh juga dibuat sebagai air ruqyah. Jadi setengah tu saya minta Dr. Abdullah cuba dapat berkongsi ilmu sikit kepada kami. Silakan Dr. Abdullah. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat datang semua ke webinar GPMM kali ini, yang kita cuba fokus kepada persoalan tentang air ruqyah yang mungkin kita boleh dalam konteks fenomena lah sekarang ni, fenomena air ruqyah. Apa itu air ruqyah? Sebahagian daripada kita faham, kewakilan daripada kita kurang faham, mungkin kerana istilah itu. Jadi apa itu sebenarnya air ruqyah? Dan apa itu ruqyah? Ruqyah itu apa? Jadi dua perkara sini. Kemudian lain-lain tujuan dia macam mana, ayat apa yang dibaca, kaedah macam mana, itu lebih detail lah. Okey, apa itu air ruqyah dan apa itu ruqyah sebenarnya? Kemudian ada pertanyaan tentang kenapa perlu ruqyah? Tak boleh ke minum macam tu saja? Buka air, baca ta'awuz, baca basmalah dan terus minum. Kenapa perlu ruqyah? Dan persoalan juga berbangkit sekarang ni, bolehkah pesakit COVID-19 yang positif itu atau pesakit kronik lain diberi air ruqyah? Diberi air ruqyah. Dan juga timbul persoalan, apa dia berkesan ke tidak? Jadi bagaimana kita nak membuktikan keberkesanan dia?
Jadi kalau ada setengah orang tu dia kata kalau tak berkesan dia tak nak lah. Jadi dia nak bukti dulu. Okey, baik. Kemudian timbul juga persoalan termasuk juga dalam kalangan perawat mengatakan bahawa sebenarnya air ruqyah itu boleh dibuat sendiri oleh pesakit. Boleh diruqyah sendiri. Kenapa terlalu bergantung kepada perawat? Itu juga isu yang timbul lah. Kemudian apa beza tadi? Moderator dah sebut tadi. Apa beza air doa misalnya, air tawar dulu dikenali sebagai air tawar. Sebenarnya air tawar itu merujuk pada air yang untuk menawarkan sesuatu. Menawarkan racun, menawarkan bisa, menawarkan kesakitan. Itu istilah digunakan air tawar. Kemudian air jampi. Air jampi ni air yang dijampi lah. Sebab ruqyah juga kalau di takrif di BP juga jampi sebenarnya. Air doa yang kita tak tahu hajat apa, oleh pun doa ke ataupun orang yang berhajat ke, doa itu selalu umum. Kemudian air yasin. Biasa kita dengar bila ada bacaan yasin di masjid surau, ramai yang bawa air kosong, buka tutup dia sewaktu jamaah itu membaca yasin. Itu dinamakan air yasin. Kemudian ada juga solat hajat. Kemudian ada air di situ, macam-macam lagi. Jadi persoalan timbul. Jadi semua itu kalau ikut konteks umum itu adalah air ruqyah. Cuma air ruqyah ini berbeza kerana digunakan untuk tujuan pengubatan. Sebab itu dinamakan ruqyah sebab dibaca dengan ayat-ayat ruqyah. Ada juga persoalan timbul, boleh ke orang non-Muslim guna? Macam kita pergi bawa air pesakit yang COVID-19 yang non-Muslim, bolehkah mereka juga guna? Dalam amalan biasa memang tidak ada masalah. Sebab mereka adalah juga makhluk Allah Ta'ala, kecuali kita doa untuk satu yang ulama minta berhati, kita jangan mendoakan untuk diampunkan dosanya. Itu saja, yang lain boleh. Kita merawat dia pun boleh dan tidak ada masalah. Jadi persoalan lagi timbul, dia banyak persoalan. Bolehkah kita nak pastikan air ruqyah itu benar-benar air ruqyah? Ataupun ada perawat-perawat yang palsu, yang pura-pura, yang perawat skema dan sebagainya sekarang ni ramai. Jadi macam mana kita nak tahu air itu air ruqyah? Timbul persoalan, timbul fenomena, timbul daripada dalam masyarakat. Berbagai dakwaan pula, ada pihak yang kata air ruqyah ini macam-macam. Seolah satu mukjizat yang luar biasa. Itu juga dakwaan-dakwaan terutamanya yang bertujuan untuk komersial lah. Kemudian ada yang menyindir jugalah, tapi kita tak berapa kisah sangat. Ada yang menyindir tentang air ruqyah ini. Ada yang kata kalau macam tu kenapa Nabi sendiri tak pergi ke tepi laut, meruqyah air laut. Semua air laut, mana air laut itu bersambung 7 lautan itu. Dan boleh guna umat Islam, makhluk di muka bumi ini boleh guna air laut, air yang telah diruqyah oleh Nabi sendiri. Ada juga yang ini dia macam tu, tapi kita tak kisahlah. Kita tak kisah, tapi kita kena bersabar dan kita kena sentiasa memberi penerangan. Itulah. Jadi penjelasan saya macam dia sajalah. Dari sudut istilah, ruqyah itu adalah istilah yang merujuk kepada bacaan jampi. Jampi untuk mengubati orang. Dan istilah ini digunakan sejak zaman jahiliah lagi. Dalam hadis ada sahabat yang mengatakan dia telah meruqyah pada zaman jahiliah. Jadi dia bertanya Nabi tentang ruqyah ini. Nabi Muhammad dalam hadisnya menyebut, bentangkan apa ruqyah kamu itu. Orang itu ruqakum la ba'sa, tidak mengapa sekiranya ruqyah kamu itu tidak membawa pada syirik. Itu yang kita akan lihat dari dalil dalam pusingan yang seterusnya nanti. Jadi orang yang ruqyah itu dinamakan sebagai ruqyah. Sebab itu dinamakan ruqyah syariah. Jadi bermakna perawat yang mengamalkan rawatan Islam dinamakan sebagai ruqyah ataupun raqi. Dan sebagai metod utama. Kemudian di bawah itu ada teknik-teknik yang dilaksanakan oleh perawat. Perawat juga kadang-kadang dinamakan sebagai tabib. Tabib itulah doktor lah sekarang ni, tabib. Daripada tim tabib. Ataupun perawat juga dinamakan, setengah tempat dinamakan sebagai mu'alish.
pengubat ataupun mudawi. Jadi berbagai-bagai istilah. Tapi yang paling popular ialah peruqyah. Kerana mereka menggunakan kaedah utama dalam merawat Islam itu meruqyah. Jadi pada zaman Nabi sudah ada. Pada zaman jahiliah sudah ada. Aridu raqaqun la ba'sa malam yakun fi syirkun. Tak mengapa. Tak mengapa. Tapi kalau sekarang ni sudah ada, Nabi dah menunjukkan ruqyah-ruqyah apa. Kenapa kita perlu guna ruqyah yang tak ada erti apa-apa, yang tidak syar'i. Jadi istilah ruqyah itu sudah pun lama wujud, dan dalam konteks ini kita bahagikan kepada satu ruqyah syar'i dan satu lagi ruqyah ghairu syar'i, ataupun ar-ruqyah syar'iyah dan ar-ruqyah ghairu syar'iyah. Mana ruqyah yang syar'i dan satu lagi ruqyah yang tidak syar'i. Ruqyah syar'i merujuk pada contoh ruqyah-ruqyah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, para sahabat, salafus salih dan seterusnya. Yang ini ada dalil dia, ada sandaran dia. Selain daripada itu, kita namakan sebagai ruqyah yang bukan syar'i. Bukan syar'i ini merujuk kepada tidak semestinya dia salah, tidak semestinya dia syirik, tidak semestinya dia batil. Tetapi tidak bersandar kepada apa yang dicontohkan pada Nabi Muhammad. Tidak mengapa, tidak ada mengapa. Tapi kalau saya sebutkan tadi, kalau dah ada yang syar'i, kenapa kita nak guna lagi yang bukan syar'i? Itu yang kita kena fahami semualah. Kemudian seperti mana yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali mengatakan usaha mengubat dengan perubatan Islam adalah fardu kifayah. Ini penting, fardu kifayah. Ruqyah ke atas pesakit boleh sama ada ruqyah semata-mata, ruqyah saja pada orang itu, atau ruqyah pada bahan antaranya air lah, ataupun media perubatan dan ruqyah disertai bahan. Boleh juga diruqyah pada air, diberi minum dan dimandikan. Ini kenyataan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Kemudian timbul persoalan yang disebutkan tadi, apa yang nak dibaca? Bacaan ruqyah ini adalah yang dipetik dari ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang maksurah dan dari juga hadis-hadis Nabi SAW. Termasuk juga zikir, al-masna, tahmid, takbir, tasbih dan lain-lain lagi yang disusun oleh ulama dalam bidang perubatan ataupun pengobatan Islam. Selain daripada bacaan-bacaan itu, tidak dinamakan ruqyah. Kita baca jampi dengan syair dan apa, tidak dinamakan ruqyah. Jadi kena faham betul-betul lah tarikh ini. Kemudian apa yang nak dibaca itu? Kita dah tahu bacaan mestilah daripada ayat Quran, hadis, doa-doa yang maksurah, hadis Nabi dan sebagainya. Jadi apa yang nak dibaca? Dalam konteks bacaan itu bergantung pada jenis penyakit. Kalau kita nak merawat penyakit-penyakit kronik seperti COVID, nak membantu, kita bacalah doa-doa sesuai. Doa sesuai. Sekarang ini untuk mengelak daripada fitnah, kita gunakan air kosong. Air kosong ataupun bahan-bahan yang mengandungi kandungan air yang tinggi. Badan kita ada 75% average. Buminya juga 75%. Kandungan air yang tinggi pada badan kita. Nanti Dr. Sri sebutkan nantilah, nanti. Otak ada berapa, tulang ada berapa nisbah dia. Jadi adakah semua ayat boleh digunakan untuk semua jenis penyakit? Jadi tidak ada masalah. Ayat Quran umum dan surah Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil dan seterusnya. Jadi Quran itu mengandungi syifa, kesembuhan. Jadi untuk memilih itu bergantung kepada perawat itu sendiri, merujuk pada kitab-kitab, merujuk kepada guru-guru, merujuk pada ulama-ulama ruqyah. Untuk mengambil, memetik ayat mana yang sesuai bagi penyakit-penyakit yang tertentu. Jadi timbul yang memang hangat juga mengatakan bahawa adakah pengobatan Islam itu ruqyah saja? Ruqyah saja. Kita kena memahami juga bahawa perubatan Islam itu walaupun diletakkan sebagai alternatif, sebenarnya bukanlah alternatif. Tetapi dia bersifat syumul, komprehensif dan holistik. Jadi doa menusul ruqyah
penggunaan bahan, ada pantang larang di situ, tawakal, redha adalah terangkum dalam konteks perubatan Islam. Bukan hanya ruqyah dan biarkan begitu saja. Bahan-bahan lain seperti yang ditunjukkan oleh Nabi, misalnya ada hadis dia, dalil dia, air zam-zam, ma'u zam-zam 5 syurbalah, habatus sauda juga ada hadis dia, minyak zaitun juga ada, kurma ajwa juga, daun bidara juga ada, dan berbagai-bagai lagi bahan rawatan yang Nabi Muhammad. Tapi tidak semestinya bahan itu saja. Kalau di tempat kita ada bahan lain yang kandungannya apa sama, yang jenisnya hampir sama, maka kita boleh gunakan. Tapi kalau ada yang itu mudah didapati, kita gunalah yang apa yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad. Begitu juga makanan-makanan yang bersifat untuk imunisasi, misalnya madu lebah, kurma ajwa yang boleh dimakan begitu saja hari-hari. Tak perlu doa. Tak perlu doa bermakna tak boleh doa. Kita boleh doakan, kita boleh ruqyahkan. Sebab dalam kurma itu juga ada kandungan air. Dalam madu lebah juga ada kandungan air. Begitu juga pantang larang. Pantang larang asalkan jangan benda yang haram. Benda yang haram dari sudut syarak, dan juga benda yang boleh memudaratkan. Yang akhir sekali, perubatan Islam ini menjadi medium dakwah. Kita mendakwah pada pesakit, kita mendakwah pada jin-jin yang mengganggu, kita dakwah juga pada komuniti kita sendiri. Itu adalah tugas dakwah. Kemudian penyakit-penyakit yang boleh dirawat melalui perubatan Islam, khususnya menggunakan air ruqyah, itu pertama yang dinamakan sebagai amradul abdan ataupun penyakit-penyakit badan, jasad. Dan satu lagi ialah amradul qulub ataupun penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit rohani, penyakit-penyakit yang bersifat metafizik yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Bahkan rawatan Islam juga yang selalu dilakukan oleh perawat-perawat juga ialah merawat haiwan juga. Haiwan yang sakit, kucing yang sakit, lembu yang tak beranak, misalnya pokok yang tidak berbuah, tidak mengekal hasil, pokok yang tanaman yang dijangkiti penyakit, bahkan premis, bangunan-bangunan yang bermasalah, gangguan makhluk halus dan sebagainya. Sehingga masalah hutang pun dijumpa perawat. Kecurian bahan pun, barang-barang pun dijumpa perawat. Ketagihan dadah, masalah LGBT dan sebagainya, jumpa perawat. Jadi skopnya luas. Tidak hanya ruqyah sahaja. Jadi selain daripada manusia, boleh juga digunakan apa sahaja makhluk Allah Ta'ala. Sebab rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin, kita guna sama ada minum, bukan minum saja. Boleh kita dimandikan dengan air ruqyah itu. Ataupun kita percik, ataupun kita sapu, kita tekap, kita tuang dan campur dengan bahan-bahan lain. Misalnya ubat periuk, kita campur dengan bahan-bahan rebusan ataupun diwakkan, steamkan bahan itu untuk tujuan pengobatan. Jadi timbul persoalan, bolehkah perawat Muslim itu merawat semua penyakit, memakis? Pada umumnya tidak ada penyakit yang tidak boleh sembuh, yang tidak ada ubat. Tapi kita kena sedar bahawa keupayaan manusia itu terhad. Maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita tak tahu, kita jangan buat pandai-pandai, kita rujuklah pakar. Ahla dzikri adalah pakar. Fas'alu ahla dzikri adalah pakar. Ahli zikri ialah pakar. Mana lepas itu kita berserah kepada Allah SWT kerana tiada siapa pun boleh memberi jaminan kepada seseorang pesakit itu bahawa dia pasti akan sembuh. Tidak boleh ada jaminan. Kita hanya ikhtiar. Maka janganlah keterlaluan. Terutamanya air ruqyah. Buat air ruqyah, kita jangan memberi jaminan yang keterlaluan. Dakwaan yang keterlaluan. Terutama dalam konteks sekarang ini, pesakit COVID-19 digalakkan. Dalam situasi ini, bukan kita nak mengambil tempat KKM ataupun medical doctors, tetapi kita boleh memberi bantuan, sokongan. Bukan saja membantu mempercepatkan proses penyembuhan dengan pengambilan ubat-ubat di hospital, bahkan pemulihan dari sudut fizikal dan spiritual sekaligus. Sebab sakit kadang-kadang dia bukan fizikalnya sakit, tetapi disertai dengan sakit rohani, sakit spiritual. Jadi kita syorkanlah di pusat-pusat kuarantin, isolasi dan sebagainya boleh digunakan
sebagai air ruqyah untuk kegunaan harian. Kita utamakan air dahulu. Pesakit sendiri perlu diajar juga. Diajar untuk meruqyah, mendoakan diri sendiri dan air itu diminum dengan dibantu oleh frontliner. Sebab itu frontliner juga perlu dibimbing bagaimana untuk menyediakan air ruqyah itu. Jadi tidaklah terlalu bergantung kepada perawat-perawat dalam keadaan kita suka nak bergerak sekarang ini. Jadi orang kata tadi kenapa? Bagaimana kita nak tahu air itu berkesan atau tidak? Saya bagi ini tip tip yang boleh dilakukan oleh sesiapa saja. Selepas ini boleh buat. Boleh uji sendiri. Pertama kita ambil 3 botol air kosong. Air kosong ni sama ada air mineral ataupun drinking water atau apa-apa air yang air kosong. Kalau boleh air kosong. Jangan 7up, jangan Coca-Cola dan sebagainya. Kita ambil 3 botol kosong, kemudian kita buka penutup dia. Kita masukkan air sehingga lebih kurang 3 suku, 3/4 botol itu. Kemudian ketiga-tiga botol itu kita masukkan 2 sudu nasi. 2 sudu makan nasi. Kemudian kita tutup. Kita letak di satu tempat tapi jaraknya tidak terlalu rapat. Dan botol pertama kita tandakan dengan tulisan supaya tidak bertukar dengan tulisan puji-pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita tulis seperti alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah. Kita tulis di botol pertama. Botol kedua kita tempelkan kertas yang dituliskan kata-kata pujian pada manusia. Cantik, elok, indah dan lain-lain. Kita puji manusia. Macam mana kita perkataan kita puji? Kita tulis di botol itu. Dan botol ketiga kita tempelkan kertas yang bertulis kata-kata yang buruk, kata-kata yang hodoh, yang buruk, mengecam, keji dan sebagainya. Seperti bodoh, dungu, lemah dan sebagainya. Kemudian ketiga-tiga botol ini kita simpan di satu tempat. Tempat dalam jarak, ada jarak dia. Mungkin dalam 2 atau 3 kaki. Kemudian kita biarkan dalam tempoh 2 minggu ataupun 1 bulan. Dan setiap hari kita kalau boleh kita lawat botol itu, kita jenguk di ruangan tempat kita simpan botol dan kita sapa ataupun menyebut kata-kata seperti mana yang kita tulis tadi pada botol tadi. Sebelah tu tengok dalam masa sebulan atau kurang daripada sebulan, tengok apa yang jadi. Kita buka plastik atau penutup botol tersebut dan kita cuba hidu. Hidu satu demi satu dan kita bandingkan ketiga-tiga itu. Botol pertama biasanya jika diberi kata-kata pujian kepada Allah SWT, dia akan berwarna seperti mentega. Mentega lah nak kata bau harum, macam minyak wangi tidak, tapi bau yang enak, bau yang segar, mentega segar. Kemudian botol kedua yang puji-pujian pada manusia, baunya hampir sama. Walaupun tidak kurang dari segi baunya, tapi hampir sama. Sedangkan botol yang ketiga tadi, botol yang ketiga berbau amat busuk, sangat tidak enak. Itu ujian biasalah, kita tak perlu masuk amal, kita tak perlu jadi saintis, kita tak perlu buat ujian di klinikal dan sebagainya. Ini hanya ujian, orang kata ujian orang kampung lah. Jadi itu saja. Jadi kita cuba fikir apa ertinya. Bila keadaan ini berlaku pada 3 botol, bila kita baca, sebut saja dengan perkataan itu apa ertinya. Apatah lagi kita baca dengan doa-doa ruqyah yang khusus. Yang lebih serius, lebih yakin dan merujuk pada pesakit tertentu. Tentulah keadaannya kita dapat membuat kesimpulan. Air yang dibaca dengan perkataan yang elok dan air yang dibaca dengan yang tidak elok. Itu secara umum. Jadi bila kita menguji pada beberapa air, ada beberapa penemuan yang kita dapat. Dari sudut sains misalnya, saya berkata tadi 75% hingga 89% tubuh manusia terdiri pada air, otak sendiri 74.5%, air, darah di 82%, tulang juga walaupun keras tulang tu ada 22% air. Jadi bayangkan air yang putih, air yang kosong kita baca, kita ruqyah hari-hari, dia akan menyampaikan mesej kita, memanjangkan doa kita dan berinteraksi melalui molekul air itu berinteraksi di otak, di pembuluh darah, meneruskan pesan-pesan doa-doa itu sehingga kita mendapat kesembuhan dengan izin Allah Ta'ala.
pesan tadi, mesej tadi, doa tadi akan dilaksanakan sendiri oleh tubuh. Tubuh yang mengandungi kandungan air yang 75% itu. Ini sebagai selingan saja. Air mata juga air mata itu mengandungi banyak kelebihan sehingga kajian menemukan kajian dari Belief State menemukan bahawa ada 7 keajaiban pada air mata hasil daripada tangisan, menangis. Jadi air mata itu kena menangis dululah keluar air mata. Jadi ada 7 keajaiban pada air mata dan Allah Ta'ala jadikan membantu penglihatan, membunuh bakteria, meningkatkan mood, mengeluarkan racun, mengurangkan stres, meningkatkan motivasi diri, melegakan perasaan. Itu antara 7 keajaiban utama air tangisan, air mata itu. Sebab tangisan melalui mata lah. Kemudian air zam-zam. Saya sebut sebab zam-zam ni antara air yang paling utama digunakan. Dari segi cara kita dah tahu semua air zam-zam. Kalaulah 2 juta orang atau 4 juta orang setiap musim haji pergi bawa pulang air zam-zam 5 liter seorang diberi bawa balik, dia sudah jadi 20 juta liter satu musim. Jadi bayangkan seseorang itu tinggal di tanah suci selama 25 hari dan setiap hari minum 1 liter, bermakna dia sudah meminum 100 juta liter setiap musim haji saja. Bayangkan telaga yang hanya berukuran 18 kali 14 kaki ataupun 5 kali 4 meter boleh mengeluarkan jutaan galen air setiap musim haji yang digunakan, dan setiap second menghasilkan 11 hingga 18 liter air. Itu kajian oleh ahli sains kimia, jurutera kimia. Dari segi zam-zam ada kandungan zat anti kuman. Ini hasil kajian makmal. Ada zat anti kuman, antivirus dan juga mengandungi zat Florida. Florida ini satu zat yang menjadi daya efektif membunuh kuman, dan juga kuantiti kalsium dan garam yang baik yang sesuai untuk tubuh manusia. Jadi kita rujuk juga kepada hadis Nabi SAW secara umumnya mengatakan, saya ringkaskan di sini ialah sesungguhnya zam-zam itu ialah air yang sangat diberkati, makanan yang mengandungi gizi, zat dan Nabi Muhammad menambah lagi bahawa air zam-zam bermanfaat untuk apa sahaja yang diniatkan ketika meminumnya. Jika engkau meminum dengan maksud agar sembuh dari penyakitmu, maka Allah menyembuhkannya. Jika engkau minum dengan maksud supaya merasa kenyang, maka Allah Ta'ala mengenyangkan engkau. Jika engkau meminumnya agar hilang rasa hausmu, dahagamu, maka Allah akan menghilangkan dahagamu. Ini bayangkanlah betapa mukjizatnya air zam-zam. Dan kita boleh rujuk daripada hadis-hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Ibn Majah, Ibn Abbas dan lain-lain lagi. Dan Nabi sendiri, oleh kerana Nabi tinggal di Madinah, selepas hijrah tinggal di Madinah, setiap kali Nabi pergi ke Makkah, baginda mengambilnya, membawa kembali ke Madinah dan digunakan oleh Nabi Muhammad untuk memercikkan orang sakit dan kemudian disuruh minum. Diruqyah, dipercik pada orang sakit, disuruh minum. Dan kesimpulan di sini kita boleh rujuk juga kepada beberapa ulama fiqh yang recommend agar setiap jemaah haji membawa balik air zam-zam ke negara masing-masing. Sebabnya air zam-zam itu boleh menjadi ubat untuk suatu penyembuhan. Jadi cubalah cari, simpanlah walaupun sedikit di rumah masing-masing air zam-zam, dan ini dibuktikan. Jadi Allah Ta'ala nak takdirkan seorang saintis, Profesor Masaru Emoto dari Universiti Yokohama, Jepun, pada tahun 2002 bulan September di Hotel Istana Kuala Lumpur, beliau membentangkan hasil kajian dia dan menulis buku berkaitan yang dinamakan sebagai The True Power of Water. Jadi itu kisah yang detail kalau kita nak sebut. Cuma di situ dia membuktikan bahawa air zam-zam itu memiliki kristal, molekul air
kristal air yang paling indah, yang paling cantik, yang tidak boleh digambarkan. Boleh digambarkan sekali yang ada pada air Zam-Zam berbanding dengan air lain di seluruh dunia. Sesuailah dengan hadis Nabi juga, sebaik-baik air di atas muka bumi ini adalah Zam-Zam. Ma'u Zam-Zam 5 syurbalah dan lain-lain lagi. Dan Profesor Emoto juga berkeliling dunia. Bahkan beliau pernah dijemput pada bulan Mac 2005 oleh PBB untuk membentangkan hasil penemuan dia. Dan dia tulis dalam buku dia The Hidden Message of Water. Dan pada tahun 2013 kalau saya tak lupa, saya pernah berjumpa menemui beliau di Bandar Seri Begawan dalam satu simposium air cantik dipanggil, dan dia membentangkan bagaimana hasil bila dibaca Asma'ul Husna dan juga selawat sifat yang dibacakan sendiri oleh Tuan Guru Dr. Harudin untuk diuji oleh beliau. Ini suatu yang amat menakjubkan. Penemuan ini menjelaskan kenapa air putih, khususnya air Zam-Zam, bila didoakan boleh menyembuhkan si sakit. Itulah dari segi itu. Kemudian air-air lain juga yang diuji, yang disebut dalam Al-Quran, misalnya dalam An-Nahl, surah An-Nahl tentang lebah. Jadi semua orang tidak boleh menyangkakan lagi keajaiban lebah itu. Di mana hal lebah bukan saja menghasilkan lebah madu, tetapi juga menghasilkan royal jelly, bee pollen dan propolis yang banyak khasiatnya. Diuji di makmal berbagai, dia diakui oleh sarjana-sarjana barat. Sarjana barat seperti John Diamond, Ray Kupencer, Profesor Arnold Beckett dan juga tim penyelidikan dari Rusia, tim riset Rusia. Kemudian banyak lagi, ramai lagi sarjana-sarjana yang menguji khususnya propolis. Begitu juga dalam konteks tempatan. Jangan saya dengar dan saya juga mencadangkan pesakit COVID supaya mengambil air kelapa. Sebenarnya air kelapa ini sudah diuji di makmal. Ada 7 manfaat air kelapa. Selain daripada tidak mengandungi kolesterol dan rendah lemak, dia juga membantu tubuh melawan beberapa jenis virus yang menyebabkan penyakit. Jadi eloklah kalau dibantu, diminum oleh pesakit positif COVID sebagai satu ikhtiar dari sudut penyembuhan berasaskan perubatan Islam. Dan ada kaedah tertentulah bagaimana kita nak menyediakan air tersebut. Kemudian peranan air dalam kehidupan manusia banyak, terlalu banyak, dan kita kalau kita nak duduk sini. Dan sebagai kesimpulan untuk pusingan pertama ini, bahawa Islam itu adalah agama yang paling dekat dengan air. Kita solat 5 waktu, solat sunat pun kita ambil wuduk guna air. Kita mandi pun dengan air. Mati pun dimandikan dengan air. Selain daripada tayamum lah. Kemudian jenazah, sedangkan agama lain membakar, kita masih guna air. Jadi kenapa kita menolak air, termasuklah air yang diruqyahkan itu. Maka marilah kita kembali kepada ruqyah, kerana amalan ruqyah itu adalah bukan saja fardu kifayah, bukan saja sunnah, tetapi mendapat pahala. Sebab kita mengamalkan sunnah mendapat pahala. Apatah lagi kita mengamalkan fardu kifayah. Moga-moga kita diberi petunjuk oleh Allah SWT. Waja'alna minal ma' kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Al-Anbiya ayat 70. Terdapat banyak dalil sebenarnya yang tidak boleh, tidak mampu kita sebutkan di sini. Maka kita ruqyah kepada air, kita gunakan dia untuk mandi, diminum, diperci dan sebagainya. Jadi bukan saja meruqyah untuk rawatan, bahkan menjadi amalan sunnah. Dan paling tidak pun amalan tersebut mendapat ganjaran pahala, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat di akhirat nanti, insya-Allah. Sekian dulu untuk pusingan pertama. Kembali kepada moderator Dr. Azan. Okay, terima kasih, insya-Allah. Jadi kita pun hello. Okey. Ya. Jadi dia dah
kita dapatlah tahu tentang air ruqyah ni berbeza dengan air yasin kerana air ruqyah tu dia tujuannya adalah pengubatan kerana ayat yang dibacakan pada air itu adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan perubatan. Jadi itu membezakan antara air ruqyah dengan air lain, dan air yang sebab baik untuk dibuat air ruqyah adalah air yang pure, air mineral lah, ataupun air putih. Itu yang sebaik-baiknya. Dan seperti Mak Ghazali kata, iaitu adalah menjadi fardu kifayah untuk setiap orang apabila sakit mendapatkan rawatan Islam. Dan masuk dengan itu, perubatan Islam ini juga ada satu perubatan fardu kifayah lah bagi mereka yang terlibat dalam rawatan ini. Jadi seterusnya kita pergi kepada Datin Sri tentang hal juga. Jadi mungkin ada Datin boleh explain sedikit tentang perkaitan antara air ini dengan sistem badan manusia, sistem biologi manusia, dan bagaimanakah kita boleh dapat tahu badan kita ada sudut kurang air ke, lebih air ke, dan apa membezakan antara air, satu air dengan air yang lain, air sungai, air laut, kan, air hujan, air mineral, dan pelbagai air itu adakah terdapat perbezaannya pada tubuh manusia itu sendiri. Okey, silakan Datin. Okey, terima kasih Dr. Adrian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So pertama saya mengucapkan terima kasih kerana menjemput saya sebagai salah seorang ahli panel untuk berkongsi mengenai air. So insyaAllah saya akan cuba share PowerPoint. Nampak ke? Ada kan? Tak nampak lagi. Share. Share screen, dekat share screen. Sudah saya tekan. Ada ke? Tak dapat lagi. Okey, tak apa kalau macam tu saya teruskan je dulu. Okey, susah saya nak masuk. Okey, tak apalah. Tadi sebenarnya tak adjust dah. Okey. Kalau dari segi saya bincang dulu mengenai air dan biologi manusia. Sebenarnya kita tahu, saya rasa ini secara pengetahuan umum. Semua kita dah tahu bahawa kebanyakan percentage dalam badan kita yang lebihnya adalah air. Tapi dia ada perbezaan antara umur. Kalau fetus tu 100% dalam sistem badan dia adalah air. Tapi bila apabila baby, dia kira-kira 80% air dan 20% adalah yang lain lah. Kalau adult, dia kira-kira 70%. Tapi kalau dia sudah menua, elderly person, dia kira-kira 50% dalam sistem badan dia adalah air. Mana dia kandungan air dalam sistem badan dia mengikut umur seseorang. Kalau kita tengok sistem badan manusia, kandungan air kita boleh bagikan kepada tiga, iaitu intracellular fluid, plasma dan juga interstitial fluid. Yang ni boleh faham ke? Boleh Okey. kot. Boleh. Kalau dikata, saya rasa yang ni insyaAllah majoriti tahu. Kalau intracellular fluid iaitu kandungan air di dalam sel. Kalau dia kata extracellular fluid, iaitu luar daripada sel. Tapi kalau extracellular fluid tu dia boleh bagi kepada dua, satu plasma, satu interstitial fluid. Kalau plasma tu maknanya dalam salur darah lah. Kalau interstitial fluid tu dia dalam luar daripada sel dan luar daripada salur darah. Kalau kita tengok dalam volume dalam sistem badan manusia, kalau pada intracellular fluid dia mengandungi kira-kira 60% air berbanding dengan extracellular fluid.
Mana dalam sel kandungan air dia lebih tinggi, kira-kira 60%. Setiap manusia yang normal yang average, kandungan intracellular fluid dia kira-kira 25 liter air. Iaitu 60% daripada kandungan total air. Kalau plasma dia kira-kira 20% daripada keseluruhan intracellular dan juga extracellular. So yang lain tu adalah interstitial fluid. So kenapa penting tahu dari segi anatomi ni, sebab kalau kita perhatikan plasma, setiap sel tu dia setiap kandungan air tu dia ada perbezaan dari segi dia punya mineral dia. Kalau macam plasma, tujuan utama plasma adalah untuk sebagai transport bahan material di dalam sel seperti sel darah, protein, electrolyte, nutrien, gases dan juga bahan-bahan buangan. Sedangkan kalau di dalam intracellular fluid, dia mainly untuk stabilization bahan dalam selular, dalam sel tu. Dan selalunya kalau intracellular fluid, dia punya kandungan air dia sama, dia tidak berubah sangat berbanding dengan extracellular fluid. Extracellular fluid dia punya kandungan air banyak bergantung kepada minum bahan buangan yang kita buang dan juga bahan yang kita ambil. So dia banyak pada situ. Tapi kalau intracellular fluid, dia punya kandungan air dia selalunya dia maintain dia punya intracellular fluid. Kalau dari segi anatomi, kalau kita tahu bahawa kebanyakan air di setiap organ tu dia ada percentage yang tersendiri air. Kalau macam brain, dia memerlukan kira-kira 80 ke 85% air berbanding dengan bahan yang solid. Begitu juga dengan kidney. Dia ada kira-kira up to 80% dia punya kandungan air. Maksudnya setiap organ tu dia ada keperluan yang tertentu untuk air ni. So kenapa air ni penting dalam badan? Kerana apabila kita kekurangan air dalam badan, sebab kerana kita tahu bahawa air adalah merupakan sumber kehidupan dan ia membekalkan sebagai pembekal tenaga, dan air merupakan kuasa kehidupan yang mampu membekalkan tenaga dan magnetik di dalam sel. Dan ia merupakan pelekat kepada struktur sel. Sebab kalau kekurangan air, sel akan mengecut. So proses untuk menjalankan protein ke apa, untuk penghasilan protein, penghasilan bahan-bahan yang diperlukan dalam sistem badan akan mengalami kekurangan. Tapi kalau berlebihan air, sel-sel akan pecah. So itu juga akan membahayakan sistem badan. Dan badan memerlukan air kerana ia memberi kesan kepada sistem imun. Selalunya kalau kita kekurangan air, sistem imuniti kita akan rendah. Mungkin dalam keadaan COVID sekarang, so amat penting bagi kita minum air yang secukupnya untuk membantu sistem badan kita menghasilkan imun sistem yang betul. Sebab kekurangan air itu sendiri akan merendahkan sistem imun kita. So air ini dia akan memberi tenaga untuk makanan dialirkan ke keseluruhan sistem badan, dan mana air ini juga akan meninggikan penyerapan makanan utama. Sebab kalau kita tengok sistem pemakanan, kebiasaannya kalau boleh ketika makan jangan diulamkan dengan air, sebab dia akan dilutekan kita punya enzim bahagian perut, menyebabkan proses penyerapan dalam sistem badan akan mengalami terganggu. So sebaik-baiknya kalau nak makan, kena minum at least setengah jam sebelum makan, kita kena minum dulu untuk penyediaan asid dalam usus kita. Sebab bila asid sudah tersedia, apabila makanan masuk, so untuk digestive sistem pemakanan tu lebih mudah. Itu antara salah satu faktor kenapa badan memerlukan air.
So badan air akan meningkatkan keberkesanan sel darah merah untuk mengumpulkan oksigen di dalam paru-paru. Jadi makna kalau kita kekurangan air, terutama dalam COVID ni, sebab kalau COVID ni serangannya adalah pada bahagian paru-paru. So dengan keadaan kekurangan air dan diserang oleh COVID, lagi benda itu akan lagi menerukkan lagi kan keadaan. So air akan membantu pertukaran oksigen dan gas buangan di dalam paru-paru. Air juga merupakan sistem penyejukan dan pemanasan di dalam badan. So air akan memberi kekuatan dan tenaga elektrik pada otak untuk berfungsi, dan air ini diperlukan untuk penghasilan hormon-hormon. Dan air juga akan mengalang attention deficit disorder, maknanya orang yang susah fokus selalunya dia kekurangan air. Itu adalah tanda awal kekurangan air. So air dia akan memanjangkan konsentrasi seseorang, dan badan yang cukup air mampu mengurangkan tekanan, kerunsingan dan kemurungan. Dan air memudahkan tidur yang normal, dan air mengurangkan keletihan kerana ia memberi tenaga yang segera kepada badan. Dan air untuk kulit, air melembutkan kulit kerana sel-sel kulit membentuk dengan sempurna. Jadi kalau untuk awet muda, antaranya rawatannya tak ada air lah. Air ni mesti air kosong. Ini air mineral, bukannya air yang dalam bentuk kopi ke teh ke. So kekeringan air di dalam badan akan menghalang hormon seks. So makna kalau ada isu pada wanita ke, pada lelaki ke dalam bentuk seksual, hormon seks dia, antara isunya adalah disebabkan kekeringan air di dalam badan. So dengan pengambilan air, manusia mampu membezakan antara lapar dan dahaga. Kerana badan tak dapat membezakan isyarat lapar dan dahaga, biasanya manusia akan mengambil makanan untuk bertindak terhadap isyarat lapar atau dahaga. Biasanya kalau kita rasa lapar, minum air dulu. Kemungkinan kita sebenarnya kekurangan air rather than perasaan lapar kerana kekurangan makanan. So air mampu mengurangkan berat badan. Dengan pengambilan air yang teratur, proses penurunan berat badan akan menjadi mudah. So pengambilan makanan tidak akan berlebihan kerana isyarat antara lapar dan dahaga dapat dibezakan. So apabila air kekeringan menyebabkan pengumpulan bahan toksik pada hati, liver, pada ruang tisu, sendi, buah pinggang, otak dan kulit. Dan air ini akan membersihkan kerana air ni perlu untuk membersihkan bahan-bahan toksik. Jadi mana kita tahu bahawa keperluan air dalam sistem badan kita amat penting. So keperluan air dalam sehari untuk manusia, untuk kebiasaan kita, untuk orang yang normal, dia memerlukan kira-kira 1.5 liter. Maknanya kira-kira 8 gelas cawan air sehari. Mana gelas yang dia punya 250 ml. Bukan gelas yang kecil. Maknanya kena tentukan dalam 1.5 liter per day. Baru dia katakan kita mencukupi air. Tapi kebanyakan saya tengok orang yang melakukan diet sekarang, mereka minum air sampai 3 ke 4 liter per day. Saya tak tahu apa outcome yang akan datang. Sebab kita pun tak boleh berlebihan air kerana dia akan menyebabkan pembengkakan pada sel-sel dalam badan kita. Kalau untuk cara pemilihan air, itu faktor satu dalam bentuk fungsi air dalam badan. Dan kita tahu bahawa dalam air kita ada iron, yang penting mana kalau extracellular fluid, iron electrolyte yang penting adalah sodium dan chloride. Ya, tapi kalau dalam intracellular dia adalah natrium dan potasium dan fosfat. Tapi kalau kita campur dua, dia balance sama, positif dengan negatif, positif dengan negatif yang kat luar. Jadi kat sini penting untuk pergerakan bahan-bahan daripada dalam salur darah ke selular. Sebab ini penting untuk secara gambaran kerana orang akan membezakan air zam-zam, air mineral, drinking water dia ataupun air kelapa. Perbezaannya dekat pada kandungan bahan mineral dia. Sebab kerana Dr. Abdullah beritahu bahawa air zam-zam dia tinggi dalam bentuk mineral dia. Dia punya sodium dia punya potasium dia. Dan selain daripada tu, air zam-zam juga dia tinggi dalam bentuk, dia mengandungi
bahan mineral yang lain yang kita panggil trace element seperti arsenik. Kalau bila sebut arsenik orang takut tapi dia punya range dia adalah bawah normal. Makna masih dalam normal. Sebab benda-benda ni penting untuk sistem badan juga sebab dia akan menentukan alkali ataupun acidic dalam sistem badan kita. Manusia dia memerlukan sedikit acidic sebenarnya. Kalau terlalu acidic memang tak baik, tapi kalau terlalu alkaline pun tak baik. Tapi kalau untuk oksigen lepaskan kepada dalam sel, dia memerlukan sedikit acidic dalam salur darah. Tapi kalau macam air zam-zam dia lebih kepada alkaline. Dia punya pH dalam 8 yang saya tengok data-data yang diorang keluarkan mengenai air zam-zam. Dan air zam-zam juga dia ada elemen kita panggil radiasi punya elemen. Dia ada titanium, dia ada bahan-bahan yang macam untuk yang ada radiasi dan dipercayai bahawa sodium natrium chloride daripada air zam-zam tu berasal daripada meteoritik. Maknanya mungkin sodium ada batu meteor yang jatuh dekat kawasan Kaabah yang memberi impak, memberi kesan kepada air zam-zam tu. Bila dia study bahawa sodium chloride di dalam air zam-zam dia berasal daripada meteor. Gitu. Dan saya ada jumpa ada seorang kawan kebetulan dia terlibat dengan pembersihan Kaabah, dia mendapat projek dekat situ dan dia dibenarkan turun ke telaga air zam-zam yang di bawah sekali, di bahagian tasik di bawah dia. Dan dia mengatakan kepada kami, dia punca asam mata air zam-zam tu, dia sebesar lautan seluas mata memandang. Dan kelilingnya dia seperti macam kristal dekat dia punya batu-batu tu, kristal. So saya rasa kat sini lah yang mungkin antara penawar-penawarnya kat situ lah pada air zam-zam. Okey, itu antara selingan mengenai air, maknanya dia punya komponen protein, komponen elektrolit dan selain daripada itu untuk pengangkutan air kepada sel, untuk dialurkan dalam sistem badan kita, dia memerlukan juga sudut yang lain sudut seperti gelombang. Sebab kalau DNA, protein daripada DNA itu dia akan dialirkan ke dalam sistem sel mengikut alunan gelombang air. Mana gelombang salur darah tu. Jadi kat sinilah yang saya tengok peranan kata-kata, peranan ayat yang kita lontarkan ke dalam sistem, ke dalam air yang akan memberi kesan kepada dalam sistem badan kita. Sebab apa yang kita fikirkan dalam fikiran kita, apa suara yang kita dengar daripada luar, vibration apa yang kita ada di sekeliling kita, dia akan memberi kesan direct kepada sistem air dalam badan kita. Mana Dr. Imoto punya study, mana dia menunjukkan bahawa air yang disebut dalam perkataan love berbeza dengan air yang disebut dalam perkataan yang dia katakan kalau ayat bodoh-bodoh, air ni lain dia punya structure mineral dia. Dan begitu juga kalau air yang didengarkan dengan muzik yang heavy metal, air yang didengarkan dengan muzik heavy metal, dia punya structure sama dengan air yang dikatakan dialungkan ayat kataan bodoh-bodoh-bodoh. Maknanya siapa dengar muzik yang heavy metal tu, dalam sistem badan memory dalam air, dia akan sama memory seperti memory stupid lah, bodoh-bodoh-bodoh. Dia punya structure dia. So untuk vibration air tu, dia memerlukan dua. Satu dalam bentuk, dia buat study tu dalam bentuk formality, makna sound vibration, dan satu dalam bentuk real intention, makna sound vibration plus feeling. So perbezaan antara orang pembaca ruqyah, setiap peruqyah dia punya perbezaan kesan pada air. Sebab selain daripada sound vibration, dia adalah feeling. Sebab setiap orang mempunyai feeling yang berbeza. So kalau orang yang betul ikhlas ketika membaca lillahi ta'ala, so insya-Allah dia punya vibration yang dilontarkan kepada air yang diruqyahkan tu pasti akan berbeza dengan orang yang kurang yakin terhadap apa yang dia baca.
kat situ yang perbezaan. So dalam studi Emoto juga dia dapati bahawa jarak untuk membaca air ruqyah tu dia tak ada perbezaan. Jarak sejauh mana pun dengan intention hati yang kuat, dia punya message tu akan sampai kepada air tu. So dari sini saya yakin bahawa perawatan yang secara jauh tu dia ada kesan sebab dia kita punya gelombang boleh pergi jauh daripada sistem badan kita sejauh yang kita yakin. Amat jauh. Saya pernah buat test benda ni. Dia bergantung kepada individu. Amat jauh benda tu. Kita boleh lontarkan kita punya gelombang tu memang amat jauh. Sebab antara studi yang dibuat di Amerika, antara yang dilakukan apabila seseorang dia punya DNA diletakkan 1000 kilometer jauh daripada tuan punya DNA tu, dan tuan yang mempunyai DNA tu diprovokkan dengan emosi yang amat keras, dan DNA dia yang 1000 kilometer jauh, jarak jauh daripada dia tu bergelolak, makna dia tidak berfungsi dengan normal, dia mengikut emosi tuan dia. Jadi dekat sini yang saya rasa peranan orang yang merawat daripada jauh, dekat situ ada dia punya scientific evidence dia. Kenapa seseorang tu boleh melakukan rawatan daripada jauh, kerana dia adalah dalam bentuk gelombang. Dia lanturkan dalam bentuk gelombang perasaan dia. Tapi bergantung kepada keyakinan seseorang. Kalau seseorang tak yakin, dia cuba depan mata pun benda tu tidak akan berlaku. Sebab dia untuk benda tu sampai dia mesti feeling plus sound vibration. Dia kena dua benda tu. So jadi kat sini untuk pemilihan air, ada soalan kat sini? Tambahan. Aha. Ya, Dr. Amir. Dan pengalaman. Ya. Pengalaman Silakan. ruqyah. Maksudnya untuk jarak jauh ni memerlukan seorang yang banyak pengalaman yang selalu buat. Seperti mana spesialis selalu buat, dia mudah jadi, insyaAllah. Ya, sebab pengalaman tu dia meninggikan keyakinan. Sebab dia bergantung kepada feeling. Jadi bila feeling perasaan tu, so dia akan lebih jauh pergi. Sebab saya pernah masa dalam lab dekat UTM dulu, untuk saya buat test untuk affirmation study brain wave, kami terpaksa pilih bilik yang betul-betul kedap udara. Ya, makna tak ada gangguan artificial daripada luar. Terutama kalau ada pencawang elektrik ke apa kat luar, so dia akan ganggu gelombang yang dalam sistem kita, dalam lab. Sebab kalau dia ganggu dalam lab, bacaan gelombang walaupun kita dapat fokus pun dia akan terganggu. Jadi makna daripada luar boleh ganggu brain kita juga boleh akan ganggu orang lain. Sebab kalau masa dalam lab, saya untuk buat saya nak uji subconscious mind punya memory, saya tak duduk bersama dengan orang yang saya buat ujian lah. Kami terpaksa buat satu keyboard luar daripada lab. Saya cuma mendapat isyarat bahawa mereka kat dalam tu dah ready. Bila dia ready, saya cuma presskan button saja. Sebab kalau saya tenung dia, saya boleh mempengaruhi mind dia. So jadi jawapan tu akan bias. Makna saya akan boleh pengaruhi mind dia kata yes. Jadi resultnya akan kemungkinan kalau saya kuat, minda saya kuat, saya akan dapat mengatakan yes, dan result dia akan adalah result saya, bukan result orang tu. Jadi kat situ yang saya yakin bahawa jarak jauh tu memang boleh. Sebab saya lihat depan mata saya sendiri dalam labs, mana kajian yang dibuat. Itu antara faktor yang mana dua. Satu, kita melihat dalam bentuk struktur molekul dalam air, gelombang dalam air, apa wave yang berlaku dalam sistem air. Ini bahan mineral dalam air. Yang ketiga adalah suhu di dalam air, dalam badan lah. Mana sebab panas ke sejuk ke, dia mempengaruhi macam mana sistem immunity kita berlaku. Tapi sekali-kala bila saya kaji balik tengok orang perawatan Chinese ke apa ke, yang mengatakan ada unsur air, unsur api, unsur tanah, unsur air, unsur angin tu, sekarang baru saya percaya, baru faham kenapa mereka dapat that type of information. Sebab api tu macam seolah ibarat pemanasan lah.
Makna sejuk sangat pun tak boleh, panas sangat pun tak boleh ya. Dia akan ganggu sistem DNA kita, sistem penghasilan protein, sistem immunity dalam badan. So angin tu diibaratkan sebagai gelombang wave. Kalau tanah tu dia ibaratkan sebagai bahan mineral dalam sistem kita. Mana berlebihan kalsium ke, berlebihan potasium ke, berlebihan bahan-bahan mineral lain dia akan merosakkan dalam sistem badan. So air tu adalah pengangkutan yang berlaku dalam sistem badan. Yang itu yang saya faham, yang lately ni baru saya understand kenapa adanya untuk sistem mana faktor air, faktor angin. Okay, kemudian saya pergi kepada cara pemilihan air. Sebab saya ambil buat rujukan pada buku saya sendiri ya, yang saya tulis kira-kira 10 tahun yang lepas. Sekarang baru saya buka balik semula, baru saya tahu banyak nota-nota yang saya boleh rujuk balik semula. Air yang terbaik adalah air daripada sumber asli ya, yang mengalir dari tempat tinggi ataupun berpunca dari mata air yang mengalir di kawasan tanah berlava ataupun tanah liat. Itu adalah air yang terbaik. Dan ini saya ambil rujukan daripada buku suami saya, Zaid Ujang. Buku mengenai air dan juga buku daripada Ibn Sina, terjemahan kepada bahasa Melayu. Tapi sekarang sumber air yang asli susah nak didapati. Yang kebanyakan yang air yang ada dekat yang kita minum sekarang adalah air yang pencemarannya amat dahsyat. Kalau sebab kita ambil air di hilir, bukan air di hulu. Makna takungannya adalah air di hilir. Tapi walaupun dah dirawat, yang benda yang kita tak nampak tu kita tak tahu. Bila saya tanya orang yang in charge air ni, what happened to us, sebab kita ambil air yang agak kotor yang dirawat. So di jawapan dia, tawakal pada Allah. Kita dah cuba sedaya upaya, yang lain tu serah saja. Baca bismillah masa minum. Jadi kat sini kalau yang terbaik dapatkan air daripada sumber asli, dan definitely air Zam-Zam adalah air yang terbaik lah sebab dia daripada air yang sumber asli ya. Dan air seperti air minuman yang lain, yang kata air kopi ke, air teh ke, sebab dia dah ada bahan yang lain. So dia akan mengganggu sistem penyerapan untuk dalam sistem badan. Jadi kalau untuk betul-betul untuk jaga sistem badan untuk awet muda tu, yang air yang 1.5 liter tu adalah air mineral, air kosong. So the rest tu adalah air campuran. Itu banyak ada, tapi ada setengah pemikiran dia kata boleh campur semua air, tapi saya masih berpegang kepada yang 1.5 liter tu adalah pada air kosong, air mineral. So the rest tu adalah air tambahan. Sorry doktor, nak tanya. Ya. Kalau yang macam air yang bottled water yang imported macam Evian tu kan, dia kata dia ambil daripada the Alps atau Volvic ke kan. Betul ke? Dia punya source pernah ke doktor ada kajian ke whether it's true? Ya, itu saya tak ada kajian, tapi kita ambil, kalau kita yakin dengan betul dia ambil daripada air sumber mata air, insyaAllah air tu air yang elok. Sebab kita kena tahu dia ambil daripada sumber mana. Sebab air yang terbaik adalah daripada air daripada tempat tinggi dan air daripada mata air. Dia suku asli. Jadi kalau kita yakin dia ambil daripada sumber mata air dan air daripada tempat tanah yang tinggi, so insyaAllah tawakal aja. Sebab kalau nak soal selidik banyak nanti macam jadi orang Yahudi lah kita terlampau detail. So sebab kalau kita tawakal, kita dah yakin apa yang dibuat, so the rest tu kalau ada kekurangan, insyaAllah Allah akan cover untuk kita lah. Dan jenis air yang lain adalah air yang kita biasa minum sekarang. Ada penapis air penapis. Agak-agak elok tidak air penapis ni? Sebab kalau air penapis, kebanyakan apa cara penapisan yang digunakan? Kebanyakan sekarang dia pakai sistem osmosis. So kalau digunakan sistem osmosis, selalunya tapisan yang dia lakukan tu adalah macam hampir kepada distilled water. So distilled water sebenarnya tak bagus untuk sistem badan. Sebab kita dalam badan kita memerlukan sedikit trace element dan juga mineral yang lain.
untuk sistem badan bekerja dengan sempurna. Tapi kalau kita sentiasa minum air yang completely ditapis, terutama dengan sistem osmosis, seolah kita tak dapat, kita rugi dalam bentuk trace element tu untuk sistem badan. Sebab kalau gunakan sistem penapis, kena tengok jenis sistem penapisan. Ada yang gunakan sistem penapis CO2, kalau carbon punya penapisan itu antara agak yang baik lah. Kalau nak pilih tu pilih yang CO2. Tapi malangnya dekat rumah saya sendiri saya pakai Kowe, mana sistem osmosis lah. Cuma kalau saya minum, saya akan gunakan air pipe dan saya masak sendiri air. Itu untuk saya lah. Kalau yang lain tu saya boleh nasihatkan, tapi tu pulang kepada mereka lah. Nak ambil air yang mana. Dan kalau kita tengok sekarang kan ada air Kangen yang banyak bisnes, saya rasa banyak lebih kepada bab-bab bisnes lah. Dan kalau kata bab alkaline tu, kalau too much alkaline dalam sistem badan pun, dia akan merosakkan sistem badan kita sebab dia tak boleh riliskan oksigen kepada sel. Oksigen banyak dalam darah tapi oksigen kurang dalam sel sebab dia tak boleh lepaskan benda tu. Untuk lepaskan oksigen kepada sel untuk menjalankan tugasnya, dimemerlukan sedikit acidic. Bukannya too alkaline. Itu untuk jenis-jenis minuman. Saya rasa sampai dekat situ untuk mengenai air. Soalan, saya akan ambil soalan. Okey, kita ada lagi dalam 15 minit sebelum 10.45 untuk kita tamatkan sesi webinar. Saya rasa tak sempat untuk pergi ke pusingan kedua dan tiga. Saya buka kepada peserta untuk bertanyakan apa-apa soalan kepada panel. Nak tanya boleh ya? Ya, silakan. Ada tak tunjukkan soalan pada siapa? Tunjuk soalan pada Dr. Abdullah atau Dr. Abdullah pun boleh, Datin Zana pun boleh, Datin Zana pun boleh. Pasal air hujan. Untuk tujuan rawatan. Pasal dalam Quran pun ada surah Asyura dengan beberapa surah lagi lah yang mengatakan keberkatan air hujan ni yang Allah turunkan untuk kita ni lah. So yang tu boleh digunakan tak? Dr. Abdullah dulu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Panglima. Okay. Ya. Ya, Panglima. Sebenarnya air hujan ni ada dalil dia, ada dasar, ada landasan dia. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad sendiri apabila hujan turun, beliau keluar mandi air hujan itu. Cuma hari ini saya tak bawa dalil itu sebab kita bincang air ruqyah. Air hujan tu direct daripada langit dan Nabi Muhammad kata inilah satu kejadian yang macam satu yang barakat, yang memberi keajaiban dan boleh menghilangkan penyakit. Ada dalil dia. Dan air hujan ini memang digunakan lah. Cuma ada kajian-kajian menunjukkan bahawa kalau air yang terbaik air hujan itu air yang bukan yang mula-mula turun itu. Bukan pertama kali. Kita tunggu beberapa ketika barulah kita mandi kerana dikhawatiri yang awal itu mengandungi bahan-bahan macam bakteria dan sebagainya. Jadi kita elakkanlah menggunakan. Itu bergantung kepada tempat di mana hujan itu turun. Dan cuaca yang ada, cuaca pun memainkan peranan lah apabila kita memilih air yang kita gunakan itu. Cuaca memainkan peranan. Bukan saja air hujan lah, air tanah, air lumpur, macam-macam air yang digunakan dalam perubatan. Tapi ada asas dia, Semasa air garam pun ada asas dia. Mungkin kalau sempat saya nak sentuh dalil macam saya ingat pusingan pertama boleh masuk sebab ada dalil-dalil di mana Nabi Muhammad juga menggunakan air bercampur garam dan meruqyah dan Nabi Muhammad sendiri disengat kala jengking. Dan bagi dia celup jari dia pada air itu dan bagi dia sembuh serta-merta. Dalil dia. Jadi itulah saya ingat untuk dulu air hujan, air lain banyaklah lagi. Okey, boleh Panglima? Boleh. Okey. Ada dalil dia. Lagi satu soalan pasal saya ada pernah terbaca pasal telaga yang Nabi ludahkan dekat ladang tamar tu. Yang saya diberitahu kisah dia tempat tu dulu susah
air bersih tak ada. Jadi Rasulullah ludah kat dalam telaga tu, air tu bersih dah boleh diminum. Jadi tak ada signifikan dia tu yang telaga tu daripada kotor terus jadi jernih, dan maksudnya penyakit kalau kita gunakan air tu boleh sembuh. Yang tu boleh ke pakai tu? Ya, Datin nak ulas ke? Doktor lah ulas. Dalil sebenarnya dalil itu ada sebut, tapi dia tidak popular lah. Dia sangat merujuk kepada mukjizat Nabi Muhammad. Benda-benda yang bersifat mukjizat. Misalnya Nabi Muhammad sendiri waktu lahir pun dah ada mukjizat. Sehingga kambing-kambing yang dibela pada masa Nabi Muhammad dibela oleh Suhaibah, disusui dan kambing-kambing masa itu suka buka dan mengeluarkan susu. Satu mukjizat lah. Tapi direct mengatakan bahawa kita boleh berikhtiar untuk itu dipanggil air tawar tu, menawarkan racun, dan tapi kena yakin, macam Datin sendiri semua yakin. Ini kisah sebenar yang pernah disebut pada saya dulu oleh orang itu sendiri, bahawa satu ketika dia kehausan dan tidak ada air. Tapi jangan, saya bukan nak show buat tidak ada air, langsung tidak ada air sehingga dia dahaga sangat, kecuali sebab dia berkebun untuk meracun kebun dia dengan lalang sebagainya. Hanya ada air Roundup. Air Roundup ni air yang untuk sembuh, untuk racun. Untuk air racun. Dia terpaksa minum. Dengan yakin, berikhtiar dengan ruqyah supaya tidak memberi mudarat pada dia. Dan alhamdulillah dia tidak memberi kesan apa-apa. Jadi bila dia balik, dia cerita pada mak dia marah lah. Tapi dia yakin, betul-betul yakin. Jadi kita bergantunglah pada keyakinan seseorang itu. Kita yakin bahawa penawar itu ada, ruqyah itu boleh menawarkan. Itu sebab itu kita guna istilah dulu air tawar. Tak dikenali air ruqyah itu, air tawar. Okey, saya ingat itu saja, dan ada kisah itu lah, ada sebut lah. Lagi soalan, siapa nak kemukakan soalan tentang air ruqyah? Mungkin kita daripada apa yang Datin katakan tadi, peranan dan fungsi air di dalam tubuh badan kita ini adalah bergantung kepada posisi air tersebut di dalam badan. Posisi di dalam sel, air yang terlebih juga akan menyebabkan sel pecah, dan jika kurang akan menyebabkan sel kecut. Jadi mungkin Dr. Abdullah ke Datin boleh explain sikit peranan air ruqyah dalam merawat penyakit gangguan jin, sebab selalunya air ruqyah ni dia lebih popular untuk merawat penyakit-penyakit gangguan berbanding dengan penyakit fizikal lah, kan? Air ruqyah, sebab selalunya kalau sakit yang berkaitan dengan gangguan ni akan lebih popular dengan air ruqyah berbanding dengan ia digunakan untuk merawat penyakit yang fizikal. Selalunya kalau fizikal orang akan beli je air biasa. Tapi jadi apa sebenarnya yang dapat Doktor ke Datin explain sikit macam mana air ruqyah ni berfungsi di dalam tubuh badan dalam merawat penyakit gangguan? Kalau macam saya jawab ni Dr. Azia. Ya, silakan Datin. Sebelum Dr. Abdullah saya jawab dulu. Sebab saya rasa peranan air ruqyah, dia memainkan peranan pada sistem aliran air, makna bentuk harmoni orkestra dalam air tu. Sebab kalau kita tahu bahawa kalau gangguan jin, gangguan yang lain tu, dia bersekitar pada gelombang. Jadi untuk benda yang sesuatu dalam bentuk gelombang, lawanannya juga adalah dalam bentuk gelombang. Jadi bila kita pukulkan dengan ayat, kita lontarkan dengan ayat yang dihantar dalam bentuk gelombang, dengan gelombang perasaan kita dan vibration, sound vibration tu, so dia akan memisahkan gelombang yang lain yang bukan gelombang yang sepatutnya. Lepas tu saya nampak peranan air ruqyah terhadap gangguan jin. Dan selain daripada gangguan jin, air yang di ruqyah juga dia mengandungi kata-kata, words. Mana kalau kata-kata daripada Allah tu
mestilah kata-kata yang terbaik. Dan insya-Allah kalau jin pun dia sendiri pun tahu kata-kata Allah. Dan daripada kata-kata Allah dan gelombang yang ada yang timbul daripada ayat-ayat itu sendiri, dia akan memisahkan benda itu daripada sistem badan kita. Sebab kalau kita kalau kita study mengenai gelombang, somehow kita akan study juga mengenai warna-warna gelombang. Dan kalau siapa familiar tentang warna-warna gelombang, kita boleh tahu gelombang yang berwarna merah apa faktor dia, gelombang berwarna kuning apa istilah dia, gelombang berwarna putih, gelombang berwarna hitam, dan ada gelombang yang bentuk spike. Yang tu itu cerita lain. Tapi daripada ayat Quran, kalau bacaan dari ayat Quran, selalunya gelombangnya kita boleh pick up jenis-jenis gelombang apa. Kat situ, saya kata kat situ yang memainkan peranan air ruqyah terhadap gangguan jin. Terima kasih Dr. Abdullah, boleh tambah lagi? Okey, dari sudut ruqyah, kalau kita rujuk sendiri macam Datin sebutkan tadi, badan manusia, tubuh manusia ada 75 to 89%. Otak sendiri ada 74, 74.5%, darah juga ada 82%, darah, tulang ada 22, darah tu 80%, air itu tinggi tu. Sedangkan dalam hadis hadis sahih menyebut inna syaitan yajri min ibni adam majrad dam. Bila syaitan itu merujuk pada jin yang jahat lah, masuk dalam darah manusia, di mana di dalam darah itu sebenarnya ada air. Jadi bila kita ruqyah, bukan saja dia langsung minum, tetapi dia communicate, dia berinteraksi dengan molekul air. Itulah yang memberi kesan pada air yang diminum oleh pesakit-pesakit gangguan. Itu pada dasarnya lah. Dan kita yakinlah dalam hadis-hadis pun banyak. Dalam hadis-hadis banyak Nabi Muhammad sendiri meruqyah pada air. Dan ada bahan yang digunakan seperti dalam bidara, sidr disebut dalam Al-Quran, dan ada 33 hadis menyebut tentang sidr itu. Ya, mungkin kalau ada kesempatan kita sebut. Ini hadis sahih, memang menggunakan sidr itu untuk mengubati penyakit gangguan terutamanya. Tapi dalam konteks rawatan, sama ada penyakit fizikal maupun spiritual, kita boleh meruqyah, tidak ada halangan. Kecuali ada beberapa set ayat ruqyah lah yang sedikit berbeza. Ada yang bersama dan ada yang berbeza. Kalau ada kesempatan mungkin kita sebut beberapa dalil berkaitan. Sebab sekarang ni orang nak dalil kita sebut betulkah Nabi Muhammad ruqyah. Jadi memang banyak dalil-dalil, termasuk juga penyakit ain yang simptomnya hampir dengan sihir. Ain itu bukan sihir tetapi dia simptomnya hampir seperti sihir, kerana ain itu ada dua bentuk utama. Satu ain dia sign ain ins, sign yang disebabkan oleh manusia, dan satu lagi ain jin, mana ain yang disebabkan dicetuskan oleh jin. Jin juga mencetuskan sihir dan jin juga boleh mencetuskan ain. Walaupun ain itu bukan sihir tetapi dia ada simptom yang hampir sama. Okey, saya ingat itu dulu. Terima kasih. Moderator, kembali pada itu. So far tak ada question ya. Kita ada lagi dalam 10 minit sebelum kita tamatkan ni. Jika ada siapa lagi nak bertanya soalan, Ustaz Adi ke siapa? Assalamualaikum. Salam, ya silakan Ustaz. Ya, nak tanya ahli panel berkenaan dengan ruqyah ni. Ruqyah ni ada kalanya kita tengok ada orang dia baca tanpa suara. Ada orang baca dengan suara. Apakah beza ruqyah tu dan apakah kesan suara dengan tak ada suara? Dan ada juga yang baca ruqyah kemudian dia tiup pada air, dan ada juga yang tak tiup pada air. Jadi apa peranan tiup dengan tidak tiup tu? Itu dua soalan ahli panel. Silakan. Satu, mungkin saya tambah, bukan saja satu tiup dan tak tiup, satu tutup dan satu buka. Ada yang membaca ruqyah tanpa membuka penutup, kerana hujahnya kalau buka penutup air tadi,
syaitan akan masuk ke dalam air lah, sebab dia kata syaitan berlega kat situ kan. Jadi meruang untuk syaitan masuk dalam air tadi. Sebab itulah itu ditutup dan cukup dengan membaca ruqyah. Jadi Dr. Abdullah, silakan. Mungkin saya sentuh dari segi ruqyah, itu dari segi kaedah kita baca Quran. Pertama ruqyah tu kita dah jelas, kita mengambil petikan daripada Al-Quran dan hadis yang merujuk pada usaha penyembuhan. Ruqyah itu asalnya kalau ikut hadis ada yang Nabi ruqyah pada air dan ada yang Nabi ruqyah saja tanpa air. Kalau ruqyah Jibril datang meruqyah Nabi tapi air itu disediakan dan Nabi ajar ruqyah Jibril itu. Ada juga ruqyah yang tidak diruqyah pada air ataupun yang tanpa air. Ada yang bersama air dan ada yang tanpa air. Jadi dari segi bacaan, dari segi kuat atau perlahan itu ada kesan masing-masing. Sebab air itu kalau ikut Prof. Masaru Emoto, air itu boleh merakam voice tu, bunyi. Sebab bunyi macam Datin sendiri sebut tadi ada gelombang, ada dia punya sound vibration, wave tu ada kesan dia. Kalau kita bagi penekanan maka kesan tu lebih kuat, lebih tinggi. Kita dedahkan saja pun dia memberi kesan. Dedah ayat-ayat Quran tu pun dia memberi kesan. Tapi tak sama dengan kita baca macam kita baca perlahan dengan baca kuat. Jadi bila Nabi sendiri membaca diperdengarkan oleh sahabat. Sebab itu sahabat boleh tahu apa yang Nabi sebut. Kalau Nabi sebut perlahan maka macam mana sahabat nak menceritakan kembali hadis-hadis yang mereka dengar. Bagaimanapun tengok situasi dia, khususnya apabila kita merawat orang, tak sama dengan kita merawat diri sendiri. Di sendiri kita merawat diri sendiri sebab kita doa diri sendiri. Ada yang Nabi Muhammad sapu saja, usap di badan, dan ada yang pada air, ada yang ruqyah tanpa air, tapi Nabi Muhammad mengusap ke badan dia. Tapi kalau ikut Ibn Hanbal, kedua-dua, dia minum, dia usap pada badan dan air itu dimandikan. Jadi teknik, dari sudut teknik. Pertama ruqyah menjadi satu metod. Yang kedua teknik dia, ruqyah macam mana? Nak perlahan ke, nak menguatkan audio ke, bunyi ke, ataupun tanpa audio. Sekadar kita letak, hamilkan ayat Quran. Sebab kita tahu Quran itu tidak seperti mana kitab lain. Al-Quran kita pandang sahaja pun sudah dapat pahala. Kita tengok ayat itu, bukan tengok mushaf sebiji, tapi kita tengok ayat pun sudah dapat pahala, apatah lagi kita baca. Itu berbeza dengan bukan ayat Al-Quran. Begitu juga hadis. Hadis kita tengok hadis, baca hadis, tengok saja tak dapat pahala. Seperti mana kita tengok Al-Quran. Apatah lagi kita membacanya. Jadi banyak hadis-hadis merujuk kepada bacaan itu adalah dibaca dan diperdengarkan kepada dirinya sendiri dan juga pesakit. Sebab dia ada sound vibration di situ macam Datin Sri tadi. Jadi gelombang itulah yang memancarkan aura dia sehingga memberi kesembuhan kepada pesakit. Okey, saya ingat itu saja dulu. Kembali pada moderator. Ya, Datin silakan. Sebab kalau kita tengok air ruqyah ataupun apa-apa lah dia dalam untuk melontarkan apa yang ada dalam fikiran kita. Sebab saya tengok dia dua-dua berkesan. Sama ada kita menekan secara senyap atau kita menekan, kita melahirkan sound tu. Sebab dia kunci yang lagi satu adalah pada feeling. Sebab kalau orang yang membaca kuat, kemungkinan dia melontarkan sound vibration tapi takut feelingnya tak sampai. Sebab kekuatan yang amat besar adalah pada feeling. Sebab satu feeling dengan niat tu dia yakin, itu dah satu gelombang yang besar keluar daripada diri dia. And then kalau ketika dia membaca terlalu kuat, takut kekuatan suara dia tu ada kekuatan kemarahan ataupun feeling dia tu rasa nak tunjuk, rasa menunjuk bacaan, yang tu kena jangka sangat.
Sebab bila feeling yang negatif, dia akan bawa sound tu dalam bentuk negatif. Vibration tu akan diiringi dengan feeling yang negatif, emosi yang negatif. Sebab emosi yang negatif, walaupun ayat words dia positif, dia akan memberi kesan yang negatif. Sebab feeling tu adalah dia merangkumi keseluruhan. Jadi kalau siapa yang mahir dengan membaca agak perlahan dan dia boleh dapat perasaan tu dengan rendah hati membaca dengan niat, saya rasa itu lebih kuat daripada dia membaca terlampau kuat, takut dia tak boleh jaga dia punya feeling dia. Sebab feeling keyakinan, feeling positif feeling tu itu amat penting dalam melontarkan gelombang, menjauhkan jarak gelombang kita. Yang tu yang saya nampak lah dekat situ. Sebab kalau terlampau kuat bacaan dia, takut ada campur marah. Ya. Salam ya. Silakan Dr. Majid. Boleh mencelah? Boleh. Silakan Dr. Majid. Boleh mencelah? Ya. Ya Dr. Majid. Silakan Ustaz. Saya tertarik dengan Datin Sri tadi. Saya rasa the word feeling yang lebih baik saya gunakan di sini ialah pergantungan kita dengan Allah. Dalam rawatan ini perkara yang paling penting ialah bagaimana pengharapan, doa, itu paling utama. Itu paling utama. Jadi kejayaan kita meru'yah sangat-sangat bergantung kepada kebergantungan kita kepada Allah. Bukan sekali bacaan kuat, bukan mesti perlahan, tetapi bergantungan satu. Yang kedua, saya nak ulas tentang Dr. Abdullah tadi tentang menguji air ru'yah. Pengalaman saya lah, saya biasa menguji dengan satu air ru'yah, satu yang bukan ru'yah yang kita bagi dalam kuantiti yang sama, volume yang sama. Kemudian kita gantung atau kita beri pada seorang dengan menutup mata dia. Bagi dia gantung, katalah 5 minit dulu. Jangan bagi apa-apa wording. Selepas 5 minit kita kata, mana-mana air ru'yah berat sekarang. Jadi dia tak tahu sebab kita tutup mata dia. Dan tadi pun saya uji lagi seorang yang badan dia perkasa juga. Mula-mula saya gunakan tangan, saya letak tangan kiri, jatuh tangan kiri. Kemudian dia mengadu dia tangan kiri sakit. Dia kata okey, tukar balik. Sebab dia dah tahu, kata buka mata, sekarang buka mata pun tak apa. Letakkan di tangan kanan. Pun dia gagal untuk mempertahankan air ru'yah. Subhanallah. Jadi satu yang saya tadi tentang feeling yang doktor dia katakan tu, bagi saya bukan feeling. Lebih kepada kepergantungan, keikhlasan ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan memfokuskan niat kepada rawatan. Dan bagi saya juga menggunakan rawatan secara ru'yah jarak jauh, di mana pesakit itu kita buat video call, dia pegang air. Kita ru'yah, dia minum air itu. Dan itu lebih cepatlah. Dan mungkin juga di sini Dr. Abdullah boleh cuba juga keadaan yang saya cadangkan tadi sebab dia tak ada time consuming, cepat sangat. Dalam masa 5 minit kita boleh dapat keputusan. Dengan dia menggantung tangan. Tak perlu orang itu yang sakit. Kita boleh buat dengan orang-orang yang sihat. Wallahualam. Sedikit saya cabut tangan. Boleh saya anikan sikit dengan Ustaz Majid, Dr. Majid mengenai feeling. Okey, mengenai feeling tu, sebab feeling tu kalau dari segi saintifik ataupun dari segi yang dari segi saintifik lah, kalau dari segi psikologi ke apa, feeling tu lebih kita masukkan feeling tu sebab rasa ketenangan tau, tenang, mengharap pada siapa, redha, tawaduk, rendah diri. Yang tu kita masukkan kategori feeling, perasaan kepada siapa pengantuk, yang tu yang utama, yang feeling tu. Tapi belakang feeling tu dia ada ayat lah, makna kita bergantung kepada siapa. Tapi bergantung, kalau kita bergantung dalam feeling kemarahan pun tak boleh juga. Kalau kita bergantung dengan feeling, sebab saya letakkan, kalau dari segi sains lah, dia letakkan feeling tu secara dulu. Tapi yang belakang tu ada words lah, pergantungan kepada siapa. Itu dia banyak layer yang kita kena perhatikan. Sebab dalam study pun kita akan, semua itu kita akan lihat dari segi setiap lapisan demi lapisan.
Tapi kalau secara front depan tu kita ambil secara am adalah feeling. Feeling tu apa? Perasaan rendah diri, perasaan ketenangan, perasaan yakin. Dan baru kita pergi ke belakang niat tu kepada siapa. Keikhlasan tu kepada siapa. Sebab bila ikhlas kepada siapa, dia kita akan nampak gelombang tu akan berubah. Kalau dah tenang tapi niat ditujukan kepada orang lain, kepada Allah pun kita dah nampak dah different gelombang tu akan berubah. Jadi ini yang baru Itu kita maksud pergi saya ke tu. belakang ayat dia. Dia banyak step lah. Itu Okey. yang, kadang susah bila kita nak suruh orang secara, walaupun dia kata dia niat lillahi ta'ala. Tapi bila kita tengok dekat graf tu lain tau. Saya kata sebab dia tak tenang dulu. Perasaan dia tu, dia tak ikhlas, dia tak reda, dia masih dalam ketakutan. Betul ke tak betul? Betul kata tak betul. Yang kat situ yang kita kena lepas banyak tangga, kena lepas tu. Bila dah lepas satu step, kena lepas lagi satu step. Macam orang berguru. Kena step pertama dulu, step kedua, step ketiga. Jadi baru dia nampak bila dia dah semua dia dapat rangkul tu, itu yang disebut sekali dengan bismillah pun benda tu dah dia boleh jadi jarak jauh lah. Kata Ustaz Majid dah biasa tu. Macam kami ni baru nak belajar, nak tengok graf, masuk lab. Okey. Boleh saya sentuh sikit je. Ya, Dari segi betul. itu, kalau kita hubungkan itu dari segi ulama, saya tengoklah dalam baca kitab-kitab dan juga perbincangan saya dengan ulama ruqyah itu dinamakan dalam konteks ilajur ruhiyah. Ruh mana mengubah hati. Dan dia dihubungkan dengan spiritual. Spiritual kita bukan rawat fizikal tapi spiritual dia. Dan di situ ada ilajur ruhiyah dipanggil. Merawat ruh dalam. Jadi kekuatan ruh. Jadi bagaimana aktiviti roh itu di-generate supaya dia aktif dan memberi kesan. Fikiran kita juga. Macam feeling tu mungkinlah ada segi persepsi feeling. Jadi dia lebih pada konsentrasi. Konsentrasi kita dan fokus kita kepada siapa kita nak mohon bantuan Allah Ta'ala dan fokus bahawa penyembuh itu Allah Ta'ala bukan kita. Jadi kita ni sebagai pembantu penolong saja. Bukan penyembuh, penolong saja. Jadi itu lebih pada spiritual lah. Dalam konteks jarak jauh tu saya lebih suka menggunakan istilah telepati. Telepati. Konsepnya sama dengan doa ataupun solat jenazah gaib. Sama juga. Doa, solat itu doa. Jadi dia tidak ada di tempat kita. Kita doa. Allah Ta'ala mendengar. Allah Ta'ala mendengar doa kita. Kita berada di sini pesakit di hospital Raja Perempuan Zainab lah kata. InsyaAllah kita sampailah doa gitu. Sampai. Allah Ta'ala maha mendengar dan kita guna cara telepati. Sama ada suara saja ataupun macam Ustaz Majid sebut tadi dengan audio sekali. Dengan video call sekali. Dan kita buat. Itu satu kaedah yang kalau saya namakan sebagai telepati. Tapi yang timbul dalam masyarakat kekeliruan apabila dia kata ruqyah, jarak jauh tu macam yang dulu orang buat, tradisional. Dia ambil satu mangkuk air, itu. Dia tengok apa dalam air itu. Itu persepsi lah kita. Jadi kita kena ubah lah. Jadi itu adalah teknik dia. Teknik meruqyah secara telepati. Saya ingat tidak ada masalah umumnya. Tapi bagaimana kita menangani isu ini dan kita memberi pencerahan kepada masyarakat. Supaya mereka faham betul-betul dan tak ada unsur-unsur tasyabuh. Tasyabuh dalam arti ni walaupun dia benar tapi kalau ada unsur-unsur tasyabuh kita elakkanlah. Supaya orang kata ini perawat ke dukun. Jadi kita elakkan supaya tidak timbulkan kekeliruan. Sebab di Darul Syifa sendiri pun ada beberapa amalan yang sudah ditahan, mana dimasukkan. Diminta murid-murid masyarakat tidak lagi mengamalkan. Kerana ada unsur-unsur yang boleh mengeluhkan masyarakat dan ada unsur-unsur yang tasyabuh di situ. Saya kalau nak bagi contoh, saya tak perlu lah. Okey, terima kasih. Ya, kembali pada moderator. Boleh saya mencelah? Ya, silakan. Okay, Kalau mengenai yang telepati tu, sebenarnya dekat lab dah buat dah. Saya tak dapat sambung research mengenai telepati tu sebab kebetulan UTM dia ada beli alat untuk study mengenai telepati. Kita panggil TMC.
dia ada stimulate kepada certain area dengan menggunakan jarak jauh, sistem telepati. Benda tu study dah dibuat dan memang boleh telepati sebenarnya dalam dia dibuktikan dalam bentuk saintifik lah. Just untuk information. Okay. Itu saja. Menarik jugalah findings kita kan, daripada perbincangan tentang air ruqyah kita menyentuh tentang perubatan jarak jauh. Maknanya selama ni mungkin ada yang menganggap perubatan jarak jauh itu berkaitan dengan jin belaka, mengenai jin, bomoh, dikaitkan dengan bomoh. Jadi tidak semestinya perubatan yang begitu dikaitkan dengan bomoh. Cumanya kita perlu melihat siapa yang melakukan perawatan tersebut. Jika kita yakin orang yang melakukan itu adalah orang yang istiqah dia pada akhlak dia baik, amalan ibadat dia pada Allah SWT itu adalah sangat bagus. Jadi dan kita pasti dia tidak akan menggunakan unsur-unsur jin, maka kita terpulang pada individu untuk meletakkan sikah dia pada perawat tersebut lah, ataupun keyakinannya perawat tersebut. Dan juga dalam membaca air ruqyah tadi, kita dapat conclusion bahawa setiap orang boleh membuat air ruqyah sendiri tanpa perlu bergantung kepada perawat. Jadi di situ yang penting kita tahu ayat apa yang nak dibaca, kerana air ruqyah yang digunakan untuk perubatan adalah bergantung kepada ayat-ayat yang digunakan. Ayat-ayat apa yang digunakan untuk merawat apa sakit dalam tubuh badan kita. Dan kita membaca ruqyah itu, yang penting adanya synchronization di antara heart and brain. Maknanya jangan saja mulut kita bercakap, tetapi kita ada feeling yang kita feeling tenang, dan di sebalik feeling tu, perasaan tu, kita ada kebergantungan kita pada Allah SWT. Maknanya amat penting perasaan kita bukanlah kita yang menyembuhkan, perasaan kita Allah SWT menyembuhkan. Jadi di situlah letaknya keikhlasan kita untuk ketika membuat air tadi. Maknanya bacalah apa-apa ayat dalam Quran yang kita tahu yang boleh merubah, yang paling mudah Al-Fatihah lah. Okay, sebab saya nak cerita semasa saya didiagnose kanser, antara amalan yang diberikan kepada saya oleh Dr. Wan Nasruddin ialah membaca Al-Fatihah 40 kali pada air. Dan Alhamdulillah ia adalah salah satu daripada ikhtiar, dan kanser saya kecut daripada 9 cm menjadi 2 dan dormant tanpa perubatan alopati punya rawatan, tanpa saya pergi kemo, tanpa operation, dan ia boleh jadi kecil. Jadi yang penting adalah keyakinan kita, dan saya rasa kita pun dah 10 hampir pukul 11, dan mungkin kita boleh jumpa lagi dalam siri-siri rancangan kita webinar GPMM yang akan datang. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang setia daripada awal hingga akhir, dan ada peserta yang mesej dia terpaksa keluar, tidak dengar audio dia tidak jelas. Jadi kita mengucapkan terima kasih kepada Dr. Abdullah dan juga Datin Sri atas perkongsian ilmu, dan juga kepada peserta yang berkongsi ilmu tadi. Dan oleh itu saya sudahi dulu program webinar kita pada malam ini, dan semoga kita dapat berjumpa lagi di webinar yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.